Okey. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Semua boleh dengar ke suara saya? Tak dengar. Okey. Okey, InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan sesi mentari di rumah anda. Okey, saya Dr. Zahidah lah, pegawai perubatan di Mentari Sayang. Okey, so hari ini kita punya panel ialah Dr. Dr. Muhammad Hafiz bin Zulkifli. Tajuk yang akan disampaikan oleh beliau adalah stresnya susah nak tidur. Jadi saya menjemput Dr. Hafiz untuk meneruskan penyampaian beliau. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Sebelum saya teruskan, saya nak cek dulu boleh dengar ke suara saya? Boleh jawab dekat chat kita lah. Okey. Boleh dengar ke penonton-penonton di rumah? Boleh. Okey. Jadi saya teruskan tajuk saya pada hari ini. Tajuk saya hari ini ialah stresnya susah nak tidur. Okey, jadi sejak daripada zaman-zaman pandemik ni kita dapati banyaklah laporan-laporan yang mengatakan susah nak tidur, bila malam risau, rasa tak boleh nak tidur, ataupun bila nak tidur ambil masa yang lama. Jadi that's why kita pilih untuk bincangkan topik berkenaan dengan tidur pada hari ini lah. Okey, so saya teruskan. Jadi ni ialah keratan akhbar daripada Metro lah. Ni tarikh akhbar ni pada 4 Julai 2021. Jadi kerana susah tidur, lelaki dia mencederakan diri dia sendirilah. Jadi basically dia rasa tertekan disebabkan kesukaran untuk tidur. Okey, jadi sebenarnya memang bila kita mengalami gangguan tidur ni sebenarnya memang stres lah, sampai ada orang yang dapat buat benda mungkin di luar fikiran lah. Untuk kebanyakan orang mungkin rasa macam kalau tak boleh tidur mungkin tak berapa serius, tapi hakikatnya sebenarnya masalah tidur ni ialah satu benda yang serius lah, sampai orang ni boleh bertindak seperti ni lah. Okey, so apa fakta daripada gangguan tidur ni sendiri? Jadi ini adalah data yang diambil daripada kajian oleh Princess Cruise. So sebenarnya dalam dunia ni hampir 51% daripada orang, hampir setengah daripada orang di dunia ni sebenarnya ada masalah tidur. Diorang tidur kurang daripada apa yang sepatutnya. Dan kebanyakan pekerja di dunia ni akan ambil hampir 7 hari untuk cuti hanya untuk tidur balik, untuk bayar balik hutang tidur tadi. Dan kebanyakan orang, 80% menggunakan 80% daripada orang menggunakan waktu hujung minggu untuk membayar hutang tidur di hari bekerja. Dan daripada data ni ditunjukkan juga yang 18% daripada orang yang terlibat dalam pemerhatian ni mempunyai masalah tidur lah, insomnia. Jadi memang dia susah nak tidur, dia tak ada jadual tidur yang teratur dibandingkan dengan yang lain-lain, ada masa tidur yang teratur lah. Jadi kalau di Malaysia sendiri, sebenarnya kalau di Malaysia sendiri 9 daripada 10 rakyat Malaysia pernah mengalami gangguan tidur dalam jangka hayat mereka.
dan 35% daripada rakyat kerap menghadapi masalah gangguan tidur ni. Dia ada pelbagai jenis lah gangguan tidur. Dan 53% daripada golongan pekerja di Malaysia mendapat tidur kurang daripada 7 jam sehari dalam tempoh 24 jam, dan 51% daripadanya mengalami stres berkaitan dengan pekerjaan. Jadi dekat Malaysia ni memang hakikatnya orang memang ramai susah nak tidur juga sebenarnya. Dan apa yang terjadi bila orang susah nak tidur ni? Jadi bila orang dewasa susah nak tidur, biasanya 50% akan mengadu merasa lambat, merasa slow, merasa malas. 38% actually akan mudah merasa marah, dan 29% mengalami masalah untuk fokus. Dan kebanyakan orang yang tidur kurang dari 8 jam sehari akan melaporkan stress level yang lebih tinggi lah dibandingkan dengan orang yang cukup tidur. Dan bila anda kurang tidur, anda lebih berkemungkinan untuk mendapat simptom stres seperti mudah marah, mudah rasa tertekan dan kurang motivasi lah. Okay. So apa tabiat tidur rakyat Malaysia? Jadi tidur kat Malaysia ni, kebanyakan rakyat Malaysia cuma tidur 6 jam je sehari. Dan 4 daripada 10 orang mengambil masa 30 minit untuk lena. Jadi ambil masa yang lama. Masuk tidur, tunggu 30 minit baru tidur. Lepas tu 4 daripada 10 orang sebenarnya bila bangun tidur tu masih penat, masih mengantuk, masih letih, dan 35% daripada rakyat Malaysia bila sebelum tidur tu memang ada tabiat menonton TV, mendengar radio ataupun bermain gadget lah. Okey, so itu rakyat Malaysia punya tabiat tidur lah. Ini kajian daripada tahun 2018. Okey, jadi first of all, untuk kita faham pasal masalah tidur ni, sangat penting untuk kita faham tentang tidur tu sendiri. Jadi apa sebenarnya tidur ni? Jadi tidur ni ialah proses semula jadi fizikal dan mental yang berulang. Jadi setiap hari kita secara semula jadi kita akan tidur. Jadi ketika kita tidur, dia akan, apa yang terjadi ialah perubahan kesedaran. Maksudnya kita daripada kita sedar menjadi kita tak sedar. Lepas tu aktiviti sensori menjadi terhenti. Maksudnya pendengaran kita menjadi berkurangan, penglihatan kita jadi berkurangan, deria kita menjadi berkurangan. Lepas tu akan terjadi juga pengurangan aktiviti otot. Jadi otot-otot boleh kawal biasanya akan kurang beraktiviti, dan kita juga akan terjadinya penurunan interaksi dengan persekitaran kita. Jadi inilah proses yang terjadi ketika tidur. Dan kenapa kita kena tidur? Sebenarnya ketika kita tidur, badan kita akan berada dalam keadaan anabolic. Okey, anabolic ni apa maksud dia? Ialah membaik pulih dan membina otot. Jadi basically ketika kita tidur, badan kita akan repair lah. Dia akan repair, dia akan baik pulih badan kita, dia akan membina sistem badan kita. Secara tak langsung dia membaik pulih sistem ketahanan tubuh, dia akan membaik pulih sistem saraf, dia akan membaik pulih sistem otot dan juga sistem rangka. Dan tidur ni sangat penting untuk menjaga fungsi emosi, fungsi ingatan dan juga kognitif. Kognitif ni ialah daya berfikir. Dan tidur juga sangat berperanan penting dalam sistem ketahanan tubuh dan juga endokrin, iaitu sistem hormon. Okey, untuk menerangkan dengan lebih lanjut, kita tidur ni sangat-sangat berkait rapat dengan ritma circadian ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali dengan circadian rhythm. Jadi circadian rhythm ni ialah proses dalaman dalam badan kita yang semula jadi untuk mengawal kita tidur jaga ni. Dan proses ni kita dalam masa 24 jam. Dia berulang setiap 24 jam, dia punya sistem tu akan sentiasa sama macam tu lah. 24 jam dia akan jadi macam tu. 24 jam dia akan jadi macam tu. Dan sistem ni lah yang sebenarnya mempengaruhi kesihatan manusia dengan mengawal pelbagai kimia yang ada dalam badan kita
di peringkat molekular. Jadi badan kita ni ada banyak kimia-kimia, ada hormon, ada enzim, ada kimia-kimia yang daripada pemakanan, kimia-kimia daripada minuman, kimia-kimia daripada ubat-ubatan, dan semuanya bertindak balas dengan kimia-kimia yang dah semula jadi ada dalam badan kita lah, ada hormon, ada enzim tadi. Dan gangguan daripada ritma ni akan menyebabkan gangguan kesihatan. Kenapa? Sebab setiap hormon-hormon di badan kita dan enzim-enzim di badan kita ni, dia bertindak balas. Dia saling bertindak balas dengan masa, persekitaran, pemakanan, tahap kesihatan kita. Jadi bila ada gangguan daripada ritma ni, nanti pengeluaran ataupun rembesan daripada hormon-hormon ataupun enzim ni pun akan jadi terganggu. Dan ritma circadian ni, circadian rhythm ni, dia dikawal oleh nukleus suprachiasmatic. Yang nukleus ni dia terletak pada hipotalamus, which is bahagian otak yang menguruskan sistem saraf autonomik dan juga kelenjar pituitary. Jadi sistem saraf autonomik ni ialah sistem saraf yang di luar kawalan kita. Dia jadi secara automatik. Okey. So untuk menerangkan dengan lebih lanjut, ni ada gambar otak dekat sini. Jadi dekat mana nukleus tu? Nukleus tu ada di bawah hipotalamus. Hipotalamus tu yang bahagian yang warna biru. Yang nukleus ni dia dekat bawah bahagian yang biru tadi. Jadi apa nukleus ni tadi, dia sebenarnya ialah jam biologi manusia yang mempunyai sel-sel sensitif cahaya. Jadi bila dia sensitif pada cahaya, bila dia terdedah pada cahaya, dia akan bagi isyarat pada otak kita yang mengatakan ni dah pagi ataupun ni dah malam. Dan bila dia tidak mendapat rangsangan daripada cahaya, apa yang terjadi, dia akan bertindak balas dengan pineal gland. Pineal gland ni yang dekat bahagian yang di belakang sikit daripada hipotalamus tadi, dan pineal gland ni akan mengeluarkan hormon yang membantu untuk tidur, which is hormon melatonin. Nama hormon dia melatonin. Okey. Dan optik chiasm ni ialah satu bahagian daripada saraf mata, saraf penglihatan yang sentiasa bereaksi kepada cahaya lah. Okey. Dan ini ialah contoh corak circadian rhythm bagi individu yang bangun awal, makan tengah hari pada waktu tengah hari dan tidur pada jam 10 malam. Jadi kalau kita lihat kat sini, sebenarnya walaupun kita tak sedar, tapi benda ni dia ada perubahan-perubahan mengikut waktu 24 jam tadilah. Jadi bila kita bangun pagi, sebenarnya lebih kurang pukul 6.45 tu ada peningkatan pada tekanan darah. Kenapa peningkatan pada tekanan darah? Sebab kita nak beraktiviti di waktu pagi, jadi automatik tekanan darah kita akan tinggi untuk mempersiapkan kita untuk memulakan hari kita. Dan bila lebih kurang jam 7.30 pagi, pengeluaran melatonin tu akan dihentikan. Lepas tu pergerakan usus akan terjadi, pengeluaran hormon akan terjadi di waktu pagi dan kita akan sangat-sangat berasa cergas lebih kurang pukul 10 pagi. Dan menjelang malam, biasanya lebih kurang pukul 9 malam, bila dah gelap, melatonin tu akan mula dikeluarkan dan pergerakan usus akan mula terhenti dan menyebabkan kita boleh tidur lah. Okey, jadi cycle ni memang terjadi dalam masa 24 jam sebab dia sangat-sangat tergantung pada exposure matahari lah. Okey. So ini ialah gambar rajah yang menerangkan tentang naik dan turun hormon tadilah. Okey. Jadi first of all kita akan sentuh pasal kortisol. Jadi kortisol ni ialah hormon stres yang utama. Jadi manusia ni kita selalu cakap pasal stres, tapi sebenarnya stres ni dia sangat berkait rapat dengan hormon lah. Jadi bila kita stres akan ada hormon yang naik. Tapi hormon stres ni dia dirembeskan secara semula jadi, paling tinggi di waktu pagi dan dia akan turun paling rendah di waktu malam 3 hingga 5 jam selepas kita tidur. Dan ketika paras
hormon ni paling rendah, barulah pemulihan badan tu boleh terjadi. Jadi baik pulih badan, repair tu dia terjadi di waktu malam lah. Bila lepas kita tidur. Jadi kalau kita tengok daripada graf ni, pagi automatik dia akan naik paling tinggi, dan dia akan turun, dan dia akan turun paling rendah bila kita tidur. Dan sama ada kita tidur awal ataupun kita tidur lambat, dia akan automatik naik lagi paling tinggi di waktu pagi. Jadi kalau kita tidur lambat, apa yang terjadi, badan kita tak boleh nak repair. Dan efek daripada kerosakan yang terjadi pada badan kita sepanjang kita menjalani aktiviti seharian tu, dia akan berkumpul dan berkumpul menyebabkan badan kita makin lama makin penat, dan lama-lama dia akan menimbulkan gejala penyakit yang lain. Dan kalau kita tengok melatonin pula, melatonin ni ialah hormon tidur. Dia akan automatik turun di waktu pagi dan dia akan automatik naik di waktu malam tergantung pada rangsangan cahaya. Jadi bila kita sentiasa terdedah pada cahaya, melatonin kita tak boleh nak dihasilkan, menyebabkan kita susah untuk rasa mengantuk. Okey. So dalam kajian yang dibuat pada tahun 2001, sebenarnya dia menunjukkan ketika seseorang itu mempunyai gangguan tidur tadi, hormon kortisol tadi memang tidak dapat turun ke paras yang rendah untuk membolehkan badan ada proses pemulihan. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, yang warna kuning ni ialah titer kortisol yang normal. Jadi awalnya tinggi, lepas tu dia turun, dan dia turun paling rendah lebih kurang pukul 12 malam, dan dia akan naik balik di waktu pagi. Tapi untuk orang-orang yang ada gangguan tidur ni, dia tak boleh nak turun. Malam pun dia akan tinggi juga, dan makin lama dia akan jadi makin tinggi. So ini yang saya cakap tadi, kalau kita tidur tapi kita tidur lambat, tetap badan kita tak boleh nak baik pulih. So tidur ni sangat penting lah untuk kita menjaga kesihatan kita secara keseluruhan lah. Okay. So apa risiko daripada masalah tidur ni tadi? Jadi ada kajian yang menunjukkan jika orang yang ada masalah tidur, biasanya apa yang terjadi, dia akan selalu komplain pasal ada masalah sakit badan. Dia akan rasa tahap kesihatan dia berkurang, kesihatan mental pun dia berkurang, masalah kawalan emosi pun tak berapa elok, kawalan daripada kesihatan fizikal pun dia akan laporkan kurang baik dibandingkan dengan orang yang tak ada masalah tidur. Social functioning, kefungsian kita secara sosial pun menurun. Physical functioning maksudnya kita punya kebolehan kita bergerak secara fizikal biasanya tak ada masalah, tapi akan ada komplain pasal kesihatan, vitality. Sorry slide ni tak berapa clear, saya nak compress semua masuk dalam satu slide. Dan insomnia, masalah tidur ni juga dia menjadi faktor risiko kepada penyakit psikiatri lah. Jadi bila orang komplain pasal masalah tidur, biasanya angka kejadian penyakit mental seperti depression, anxiety, penggunaan alkohol dan penggunaan dadah juga lebih tinggi. Okey. Jadi sebenarnya masalah tidur ni sangat berkait rapatlah dengan penyakit mental, dan jika anda datang ke klinik psikiatri ke, dapat rawatan penyakit mental ke, antara soalan-soalan yang sering ditanyakan di klinik psikiatri ialah ada masalah tidur tak? Boleh tidur malam tak? Itu soalan yang biasa kita tanyakan lah. Dan salah satu simptom daripada penyakit mental pun ialah masalah gangguan tidur lah. Okey, jadi apa punca gangguan tidur ni? Apa yang menyebabkan orang tak boleh tidur ni? Dia ada beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor psikologi. Jadi masalah kejiwaan dia memang boleh menyebabkan gangguan tidur. Kenapa? Sebab biasanya kita akan terfikir-fikir sebelum tidur, kita rasa resah, kita rasa kita nak menyelesaikan masalah sebelum kita tidur. Kenapa biasanya benda ni terjadi sebelum tidur? Sebab biasanya di waktu lain, kita ada banyak benda lain yang nak kena fokus. Mungkin kita nak kena jaga anak, kita nak kena buat kerja, kita nak ni. Jadi kita tak sempat nak fikir masalah yang terjadi tu. Tapi sebelum tidur dia
personal time, masa kita seorang-seorang. Jadi bila masa kita seorang-seorang tu, kita start berfikir tentang masalah-masalah yang kita hadapi dan menyebabkan tidur tu jadi lewat. Tapi masalah kejiwaan ni sebenarnya boleh diselesaikan kalau kita ada terapi yang sesuai lah. Okey. Lepas tu ada juga faktor perubatan. Jadi masalah-masalah perubatan seperti kencing manis, ada heartburn, iaitu reflux, GERD, masalah reflux esophageal. Ada juga masalah gangguan saraf, ada juga masalah gangguan pernafasan yang menyebabkan gangguan tidur. Jadi untuk faktor perubatan ni memang kena berubatlah. Contoh kalau kencing manis, biasanya ada masalah kencing manis, dia akan selalu rasa nak kencing di waktu malam, sikit-sikit rasa nak kencing. Kalau ada masalah reflux, biasanya tengah-tengah malam tu tiba-tiba rasa kembung, tiba-tiba rasa macam perut tu rasa macam nak terbakar. Kalau macam gangguan saraf, biasanya untuk pesakit-pesakit seperti demensia, nyanyuk lah, dalam bahasa Melayu nyanyuk, biasanya dia tak sedar sama ada dah pagi atau malam, dia ada macam kekeliruan. Jadi itu pun akan menyebabkan gangguan insomnia. Lepas tu ada juga gangguan pernafasan seperti asma, tiba-tiba tengah malam dia jadi sesak nafas, pun boleh menyebabkan gangguan tidur. Lepas tu ada juga faktor gaya hidup. Jadi penggunaan alkohol, penggunaan dadah, pengambilan kafein secara berlebihan, benda-benda ni semua dia boleh ganggu kita circadian tadi sebab dia mengganggu rembesan hormon secara semula jadilah. Dan juga lagi satu faktor yang penting tu ialah faktor persekitaran. Jadi ada gangguan cahaya, seperti saya cakap tadi, biological clock kita, nukleus suprachiasmatic tadi, dia sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi bila ada cahaya yang berlebihan, memang dia akan menyebabkan gangguan tidur. Ada juga gangguan bunyi, ada juga yang terjadi disebabkan kerja shift. Jadi ada penderita-penderita insomnia ni tadi dia kerja shift. Jadi kita waktu kehidupan seharian dia sentiasa berubah, menyebabkan kita circadian dia tadi tu tak dapat satu ritma yang tetap, menyebabkan rembesan hormon tu jadi macam confuse sikit, dia keliru. Kejap dia memaksa untuk bangun, jadi rembesan hormon yang sepatutnya terjadi di waktu malam, dia dah berubah pula jadi waktu pagi. Lepas tu ada juga pendedahan kepada blue light. Blue light ni dia banyak pada gadget-gadget, pada laptop, pada benda-benda yang memancarkan cahaya kepada mata. Dan lagi satu faktor yang penting tu ialah kurangnya pendedahan terhadap cahaya matahari secara semula jadi. Okey. Jadi macam mana kita nak cakap yang orang ni ada insomnia? Jadi menurut DSM-5, jadi DSM-5 ni ialah buku rujukan untuk penyakit psikiatri. Terdapat beberapa kriteria yang kita ambil untuk menentukan seseorang tu mempunyai gangguan insomnia. Jadi kriteria pertama ialah terdapatnya rasa ketidakpuashatian terhadap kualiti tidur yang disebabkan oleh kesusahan untuk tidur, untuk masuk tidur lah. Okey. Yang kedua, gangguan tidur ni tadi menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan individu tersebut. Lepas tu gangguan tidur ni tadi terjadi sekurang-kurangnya 3 malam pada setiap minggu dan berterusan untuk sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi dalam seminggu tu 3 hari dia tak boleh tidur dan benda ni berlaku berturut-turut untuk 3 bulan. Dan masalah tidur ni tetap terjadi walaupun ada masa yang cukup untuk tidur. Jadi sebenarnya dia tak ada benda-benda yang menyebabkan yang menghalang dia daripada tidur, tapi dia cuba tidur, dia tetap tak boleh tidur. Jadi bila ada kriteria-kriteria ni, kita akan mengatakan yang individu tersebut memang ada masalah gangguan tidur. Okey. Jadi ini lagi satu benda yang agak penting untuk memahami tentang gangguan tidur. Jadi seperti saya cakap tadi, faktor blue light. Jadi blue light ni sangat banyak terdapat pada smartphone, tablet, laptop, komputer, LED, lampu Kalimantan yang color putih tu. Jadi sebenarnya lampu-lampu ni dia akan mengeluarkan spektrum cahaya warna biru yang sangat terang lah. Dan walaupun kita tak rasa terang, tapi sebenarnya warna biru ni dia akan
mengaktifkan sel-sel dekat nukleus suprakiasmatik tadi dan menyebabkan badan kita ataupun nukleus tadi merasa yang sekarang ni tengah siang ataupun tengah pagi. Jadi dia bereaksi dengan pineal gland tadi, kelenjar pineal tadi, dan menyebabkan kelenjar pineal tadi tidak mengeluarkan melatonin, hormon melatonin. Jadi bila dia terdedah macam tu, jadi melatonin yang terhasil pun kurang, menyebabkan badan kita tidak rasa mengantuk. Dan biasanya dia akan mengaktifkan sel-sel dekat otak, menyebabkan otak kita merasa yang kita sebenarnya tidak perlu tidur pada waktu itu. Jadi adalah sangat penting untuk mengelakkan blue light ni tadi untuk membolehkan kita dapat tidur yang lebih baik lah. Jadi macam mana cara untuk mengelakkan blue light ni tadi? Number one, kena very important untuk kita set dimming function. Jadi sekarang ni smartphone yang zaman-zaman sekarang ni banyak yang kita boleh buat night mode, kita boleh buat blue light filter. Jadi kalau boleh bila malam kalau kita nak tengok phone ke apa benda, kita try aktifkan fungsi tadi. Okay. Lepas tu kalau boleh dekat dalam bilik tidur kita, kita try untuk pasang lampu yang warna oranye lah dibandingkan dengan lampu yang color putih. Lampu yang jangan pakai lampu daylight, pakai lampu yang warm lah. Okay. So jadi macam mana nak settlekan benda masalah tidur ni? Sebenarnya untuk permulaan, untuk gangguan tidur yang ringan dan sederhana, biasanya kita akan sangat-sangat menganjurkan penderita untuk mengamalkan sleep hygiene ataupun amalan tidur. Jadi amalan tidur ni ialah satu kelompok rutin yang kita perlu terapkan setiap hari untuk mendapatkan tidur yang lebih baik. Dan sleep hygiene ni tadi, amalan tidur ni tadi ialah merupakan komponen utama dalam terapi tingkah laku untuk insomnia. Jadi misal sebenarnya kita ada pakar yang spesifik untuk masalah tidur. Jadi dinamakan sleep specialist lah. Okey, jadi sleep specialist ni biasanya kalau dia tengok pesakit yang ada masalah gangguan tidur ni tadi, first kali dia akan minta pesakit tu buat ialah dia akan minta pesakit tu menjalani terapi kognitif tingkah laku yang salah satu komponennya ialah sleep hygiene. Dan dalam penelitian yang dibuat oleh LIA yang diterbitkan pada tahun 2015, didapati sebenarnya bila kita ajarkan pendidikan amalan tidur kepada penderita gangguan tidur ni tadi, sebenarnya dia membantu memulihkan gangguan tidur yang ringan dan sederhana. Cuma benda ni biasanya dia sangat susah untuk buat sebab kita dah terbiasa dengan amalan tidur yang kita selalu buat setiap hari lah. Jadi benda ni dia sebenarnya dia habit forming ataupun dia kena buat kerap supaya benda ni menjadi satu tabiat yang menetap pada kita lah. Okey, jadi sleep hygiene ni tadi dia merangkumi beberapa aspek. Jadi number one ialah jadual tidur. Number two ialah rutin harian malam. Number three ialah kebiasaan harian yang sihat. Dan number four ialah keadaan bilik tidur tu sendiri. Okey. Jadi first sekali ialah penetapan jadual tidur. Kenapa kita kena tetapkan jadual tidur kita? Jadi sebenarnya otak kita dan sistem saraf ni dia bekerja mengikut kita yang saya terangkan tadilah, kita circadian ni tadi. Jadi ada masa hormon ni akan keluar, ada masa hormon ni akan kurang, ada hormon lain yang akan gantikan. Ada masa enzim ni akan keluar, ada masa enzim ni akan kurang. Jadi sebenarnya dia ada kita. Jadi bila kita punya jadual tidur tidak tetap, biasanya rembesan hormon-hormon ni tadi dia jadi kacau bilau. Jadi ada hari tiba-tiba dia keluar awal, ada hari tiba-tiba dia keluar lambat. Jadi atas dasar ni juga kalau penonton-penonton sedar, biasanya kalau jumpa doktor akan nasihatkan kalau boleh kalau makan ubat, makanlah ubat secara teratur mengikut waktu yang ditetapkan. Kalau macam dekat hospital, kalau anda pernah masuk hospital ke, kalau anda sedar tepat-tepat pukul 8 malam mesti nurse akan start bagi ubat. Sebab kenapa? Sebab kita nak
ubat tu dia berada dalam badan tepat-tepat mengikut jangka masa yang diperlukan supaya dia boleh bekerja dengan lebih optimum. Sebab kenapa? Sebab badan kita sebenarnya dia ada kita ni. Dia ada kita yang tetap mengikut waktu ni sebenarnya. Okey. Jadi apa strategi kita untuk buat benda ni, kita nak tetapkan jadual tidur kita tadi? Jadi first of all, penting sekali untuk menetapkan waktu bangun tidur yang tetap. Tak kisahlah sama ada kita hari bekerja ke ataupun hujung minggu ke, sangat penting untuk kita tetapkan hari-hari mesti nak bangun waktu yang sama. Okey. Jadi kalau untuk yang Muslim, memang kita dianjurkan untuk bangun awal lah untuk sembahyang subuh. Cuma penting lepas sembahyang subuh jangan tidur balik. Lepas sembahyang subuh tu kena buat aktiviti lain. Okey. Tapi sangat penting untuk setiap hari bangun pada waktu yang sama. Okey. Lepas tu second thing ialah kita prioritize ataupun kita pentingkan tidur pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi setiap hari kita kena tentukan pukul berapa kita nak masuk tidur dan kita make sure walaupun kita ada kerja yang tertangguh, walaupun kita ada masalah lain, walaupun kita ada janji untuk bersosial ke, nak pergi keluar ke apa benda, adalah penting untuk kita memberi kepentingan kepada tidur kita tadi. Kalau memang kita ada kerja yang bertangguh, adalah lebih baik untuk kita bangun awal dan buat pada awal pagi dibandingkan dengan tidur di larut malam. Okey? Dan jika kita perlu melakukan perubahan terhadap jadual tidur kita, kita buat secara bertahap. Jadi jangan terus-terus daripada biasa tidur pukul 10 malam, tiba-tiba kita terus tukar pukul 12, pukul 1. Jadi kalau boleh naikkan setiap 1 atau 2 hari, kita naikkan 1 jam atau 2 jam secara perlahan-lahan supaya kita circadian kita tadi tidak terkejut. Okey? Dan adalah sangat penting untuk mengurangkan tidur di waktu siang. Jadi ini macam yang saya cakap tadi lah. Jadi kalau kita dah bangun selepas subuh tu, kalau boleh jangan tidur balik. Kalau memang kita rasa nak tidur pun, mungkin maksimum tidur 30 minit saja di waktu tengah hari. Okey? Okey. Lepas tu second thing ialah rutin malam yang konsisten. Jadi kenapa kita perlu rutin malam yang konsisten ni? Jadi sebenarnya terdapat perubahan-perubahan pada rembesan hormon tergantung pada aktiviti yang kita jalankan lah. Jadi bila kita buat sesuatu aktiviti akan ada tindak balas hormon yang keluar dalam badan kita. Jadi bila kita terdapat banyak perubahan-perubahan yang tidak teratur, biasanya kita daripada badan kita ni dia jadi kacau bilau sikit. Dia jadi satu benda yang tak biasa. Menyebabkan badan kita dia keliru apa yang sebenarnya kita patut lakukan pada masa tersebutlah. Jadi salah satu strategi yang kita banyak nasihatkan pada pesakit kita ialah lakukan kebiasaan sebelum tidur secara rutin. Jadi benda ni kita buat macam satu pattern. Sebelum tidur, make sure kita berbual gigi. Make sure kita pakai baju tidur. Jadi lama-kelamaan otak kita akan register yang bila kita dah gosok gigi waktu malam tu, tandanya kita dah nak tidur. Bila kita pakai baju yang selesa untuk tidur, tandanya nak tidur. So badan kita pun akan merembes hormon-hormon yang bersesuaian untuk ke arah untuk masuk tidur lah. Okey. Lepas tu 30 minit sebelum tidur. Jadi contoh kalau kita target untuk tidur pukul 10 malam. Jadi pukul 9.30 malam tu sebenarnya kita dah berhenti buat aktiviti-aktiviti yang lain dan kita buat aktiviti-aktiviti yang merehat, yang merehatkan, yang menenangkan seperti mendengar muzik yang santai, muzik yang relax, dan kita buat regangan badan, kita baca buku, bacaan ringan dan juga kita buat senaman relaksasi. Okey. Lepas tu make sure kita sebelum tidur kita malapkan lampu ruangan supaya rembesan hormon melatonin tadi jadi lebih optimum. Dan ini penting. Ini saya rasa banyak orang susah nak buat benda ni. Jadi menghindari alat elektronik 1 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau kita dah target pukul 10 kita nak tidur, kalau boleh pukul 9 kita stop tengok phone, stop tengok TV, stop tengok laptop ke ataupun tablet ke. Kita elakkan daripada barang-barang elektronik ni 1 jam sebelum kita tidur. Okey? Sebab macam saya cakap tadi ada faktor blue light tadi, faktor cahaya biru ni tadi. Jadi bila cahaya biru ni sentiasa
mengaktifkan sel-sel di otak kita, memang dia akan jadi sangat susah nak tidur. Okey, lepas tu kita juga boleh melakukan aktiviti relaksasi seperti bermeditasi ataupun berdoa, dan kita buat latihan pernafasan. Jadi latihan pernafasan ni kita atur balik pernafasan kita supaya kita rasa lebih tenang, kita nafas dengan teratur supaya oksigenasi dari sel-sel kita jadi lebih baik, dan benda ni akan membuatkan kita lebih mudah untuk masuk tidur lah. Dan yang penting juga lagi satu ialah mengurangkan pergerakan atas katil. Kadang-kadang bila kita tidur ni, kita dah baring, kita rasa macam tak boleh tidur, kita pusing. Sebenarnya bila kita banyak bergerak di atas katil, benda ni akan menyebabkan otot-otot kita menjadi aktif. Dan bila otot-otot kita ni menjadi aktif, sebenarnya badan kita akan dia akan bagi signal kepada otak yang kita ni sebenarnya bukan time nak tidur. Jadi sebenarnya the best way untuk kita try untuk tidur tu ialah cuba baring dan kurangkan pergerakan. Misal kata kalau 20 minit kita dah baring masih tak boleh tidur lagi, kita boleh bangun, cuba untuk buat aktiviti relaksasi dulu, latihan pernafasan, buat bacaan ringan untuk 10 hingga 15 minit sebelum kita cuba tidur balik. Daripada kita banyak bergerak di atas katil. Okey. Lepas tu untuk kebiasaan harian yang sihat. Jadi sebenarnya tidur ni dia bukan limited kepada waktu malam, kepada tidur sahaja untuk membolehkan kita tidur dengan baik. Sebenarnya dia meliputi keseluruhan kita. Di waktu siang pun kita kena buat kebiasaan harian yang sihat lah. Sebab kenapa? Sebab rembesan hormon ni dia bukan jadi di waktu malam saja, dia akan jadi di waktu pagi juga. Cuma setiap hormon-hormon ni dia akan berinteraksi antara satu sama lain, menyebabkan efek-efek yang mungkin dapat mempengaruhi tidur kita di waktu malam. Jadi first of all, sangat important untuk mendapatkan sinaran matahari, terutamanya matahari pagi. Jadi matahari pagi ni antara pukul 7 hingga pukul 9. Jadi kalau boleh, bangun tidur, terus duduk bawah matahari pagi, sekurang-kurangnya untuk 10 minit. Supaya sel-sel dalam badan kita, otak kita, dia boleh register yang okey, ni dah pagi. Dan matahari pagi dan matahari tengah hari ni dia ada beza. Sebab matahari pagi dia kaya dengan vitamin D. Kalau matahari tengah hari dia tak ada vitamin D, matahari petang pun tak ada vitamin D. Jadi sangat important untuk kita exposekan diri kita pada matahari pagi supaya biological clock kita tadi, jam biologi kita tadi, dia dapat register yang ini time dah pagi. Okey. Dan bila dia expose pada matahari pagi, dia akan kenal pasti yang ini dah waktu pagi. Jadi rembesan hormon-hormon yang lain dia boleh mengikut kita circadian tadi yang sesuai lah. Okey. Lepas tu lakukan senaman tapi jangan berlebihan. Jadi senaman ni banyak orang salah faham tentang senaman. Banyak orang fikir kalau kita bersenam kita pergi jogging, kita pergi gym. Tapi itu bukan senaman. Jadi senaman ni sebenarnya ialah gerakan berulang dan sebenarnya dia lebih simple dibandingkan kebanyakan senaman-senaman yang diajar. Jadi buat exercise tapi exercise tu simple je. Gerakan berulang, kalau boleh lebih kurang 10 minit untuk melancarkan aliran darah, menggalakkan peluh, cukup. Tak payah nak berlebih-lebih sangatlah. Dan yang lebih penting lagi ialah elakkan bersenam di waktu malam. Kenapa kita perlu elakkan bersenam di waktu malam? Sebenarnya bila kita bersenam ni, dia akan menghasilkan satu hormon yang dinamakan endorfin. Hormon endorfin ni dia bersifat seperti stimulan tau. Dia akan buat kita rasa hyperaktif. Jadi bila kita terlalu banyak bersenam di waktu malam, dia akan menyebabkan efek hyperaktif dan menyebabkan kita makin susah nak tidur. Memang ada banyak orang mempunyai teori yang mengatakan yang doktor, kalau saya exercise waktu malam saya rasa penat, mungkin saya senang sikit nak tidur. Tapi sebenarnya benda tu salah lah. Jadi kalau kita selalu bersenam di waktu malam, lama-lama kita punya circadian ni akan jadi sangat terganggu. Okey. Lepas tu apa lagi kebiasaan harian yang sihat? Kita boleh mengurangkan pengambilan rokok, alkohol dan kafein di waktu selepas waktu petang lah.
kenapa alkohol, rokok dan kafein ni? Sebenarnya alkohol, rokok dan kafein ni dia akan mengganggu pengeluaran hormon-hormon yang diperlukan untuk tidur ni tadilah. Sebab kafein dia stimulan. Kalau alkohol pula, bila kita pakai alkohol mungkin kita boleh jadi mengantuk, tetapi dia akan menyebabkan gangguan tidur, dia jadi mudah terjaga, dia jadi mudah rasa tak selesa, ada kemungkinan untuk muntah kalau pengambilan alkohol berlebihan dan menyebabkan gangguan di waktu pagi. Di waktu siang tu nanti rasa pening, rasa mengantuk, rasa tak boleh nak fokus. Lepas tu adalah penting juga untuk elakkan makanan berat pada waktu lewat malam. Sebab kenapa? Sebab perut kita kalau dia nak mencerna, biasanya dia akan ambil masa sekurang-kurangnya 4 jam. Pencernaan tu akan terjadi sekurang-kurangnya 4 jam. Jadi bila kita makan lewat, perut kita baru nak mencerna, jadi dia akan mempengaruhi hormon-hormon lain menyebabkan dia jadi susah nak tidur juga. Dan jika kalau kita rasa lapar, cukuplah untuk kita sekadar mengisi perut dengan makanan yang tak berat lah, makanan yang ringan, sekadar untuk mengisi perut saja. Jangan sampai kembung di waktu malam. Dan lagi satu yang penting, ni saya rasa mungkin ramai juga orang yang tak buat. Kalau katil tu cuma untuk tidur saja. Kalau nak buat kerja, buat atas meja, jangan duduk atas katil. Katil ni bila kita nak tidur saja, kita duduk atas katil. Supaya badan kita, fikiran kita, dia register. Kalau kita duduk atas katil je, mesti nak tidur. Kurang lebih macam tu. Okey? Lepas tu, satu lagi yang penting ialah keadaan bilik tidur lah. Jadi, kita kena ada persekitaran yang elok supaya dia dapat mempengaruhi hormon-hormon yang terlibat tadi, dan ini juga untuk mengelakkan gangguan ketika kita dah tidur. Jadi bila kita dah tidur, tiba-tiba terjaga, lepas tu susah nak tidur balik. So untuk mengelakkan gangguan-gangguan seperti itu adalah sangat penting keadaan bilik tidur tu sendiri. Jadi first of all, carilah bantal dan tilam yang selesa dan tidak menyakitkan. Kenapa? Sebab ada juga orang yang tidur, bila dia ada rasa tak selesa, tak sakit, dia akan terbangun. Okey. Number 2, alas tilam dan sarung bantal pun pastikan yang selesa. Jangan alas tilam ataupun sarung bantal yang menyebabkan gatal lah ataupun menyebabkan panas lah. Nanti benda tu pun akan menyebabkan kita mudah terjaga. Satu, suasana ruangan pastikan dia dingin dan nyaman. Maksudnya dingin ni bukanlah nak kata sejuk sangat, tapi selesa untuk kita supaya kita rasa tenang dan nyamanlah ketika tidur. Lepas tu, make sure kita punya bilik tidur tadi ada kawalan pencahayaan ruang yang baik. Jadi, apa maksudnya ni? Kalau misal kata kita punya rumah tepi lampu jalan, pastikan kita punya langsir tu cukup elok untuk menghalang daripada cahaya dari luar untuk masuk ke dalam bilik. Itu maksud kawalan pencahayaan. Ataupun ada certain orang kata saya tak boleh lah nak tidur dalam keadaan yang terlalu gelap. Jadi make sure lampu di ruangan awak tu ada dimming punya function. Dia boleh jadi malapkan cahaya supaya tidak terlalu terang. Okey. Lepas tu kawalan bunyi daripada persekitaran, kadang-kadang benda ni kita susah nak kontrol sebab kadang-kadang jelah kita tak boleh kontrol benda yang daripada luar, bunyi-bunyi yang daripada luar, bunyi dari jalan. Jadi apa yang kita suggest, biasanya kita akan suggest pada individu untuk pakai earplug. Jadi pakai earplug supaya gangguan suara, bunyi, gangguan suara-suara tu dapat dikawal dengan lebih baik. Dan lagi satu, biasanya kita akan suggest untuk menggunakan bau-bauan yang menenangkan di dalam bilik tidur sebelum tidur. Antara bauan yang kita selalu suggest ialah bau lavender lah. Jadi bau lavender ni bau yang menenangkan. Dia ada fungsi aromaterapi yang menyebabkan kita boleh mudah masuk tidur lah. Okey. Jadi ini antara strategi-strategi yang kita suggest untuk menjadi satu amalan tidur yang baik untuk mendapatkan kualiti tidur yang lebih baik lah. Okey. Tapi ada juga bila orang buat benda-benda ni semua, dia masih tak dapat tidur dengan baik juga. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi mungkin anda ada masalah yang lebih rumit dibandingkan dengan hanya masalah tidur saja. Jadi apa masalah yang lebih rumit ni? Number one, mungkin anda ada gangguan penyakit mental. Jadi bila ada gangguan penyakit mental, biasanya otak kita akan berfungsi dengan lebih aktif
dibandingkan dengan kebiasaannya. Jadi ada fikiran-fikiran yang negatif, fikiran yang sentiasa berulang-ulang, biasanya menyebabkan kita sentiasa terfikir-fikir, mungkin ada gangguan kerisauan, risau tentang apa nak jadi pada esok hari, risau macam mana dengan keadaan masa depan. Nah, jadi bila ada gangguan penyakit mental, sebenarnya adalah lebih baik untuk kita dapatkan rawatan daripada pusat-pusat yang memberikan rawatan penyakit mental lah. Okey. Lepas tu ada juga gangguan penyakit saraf. Jadi biasanya benda ni terjadi pada orang tua lah yang ada nyanyuk ataupun demensia. Biasanya dekat situ gangguan saraf dia menyebabkan dia punya otak tak boleh nak differentiate, tak boleh nak bezakan sama ada pagi atau malam. Jadi ini pun kena dapat rawatan daripada pakar lah. Okey. Kita juga kena tengok kalau kita dah buat sleep hygiene ni, tetap kita tak boleh tidur juga. Jadi mungkin kita ada gangguan penyakit perubatan seperti sleep apnea. Sleep apnea ni maksudnya bila kita tidur tiba-tiba dia jadi gangguan pernafasan. Mungkin kita punya lidah boleh terlipat, tutup saluran pernafasan menyebabkan kita tiba-tiba jadi tak boleh nafas. Mungkin kita ada asma, mungkin kita ada diabetes. Bila kawalan gula kita tidak berapa baik, biasanya kita akan sering rasa nak kencing di waktu malam, jadi sering terbangun. Ada juga penyakit yang dinamakan restless leg syndrome. Jadi bila nak tidur, kaki ni dia rasa nak bergerak je, rasa tak boleh nak duduk diam. So benda ni pun kena dapat rawatan daripada pakar. Dan ada juga masalah dari segi muscular ataupun skeletal pain. Contohnya ada sakit tulang belakang, ada sakit bengkak di mana-mana. Jadi bila ada sakit, memang dia akan menyebabkan gangguan tidur sebab sakit ni dia akan trigger pengeluaran kimia-kimia lain yang menyebabkan gangguan dari segi fokus. Okey, jadi jika anda masih mempunyai masalah tidur, sila hubungi klinik yang berdekatan dan bincang dengan doktor. Nanti biasanya doktor yang merawat anda tu akan melakukan tes-tes yang diperlukan untuk mengenal pasti penyakit apa yang sebenarnya anda hadapi, dan biasanya bila anda dah ubat penyakit anda tu dengan baik, insya-Allah gangguan tidur ni akan jadi lebih baiklah, gangguan tidur ni akan pulih lah. Okey. So sebelum saya tutup perkongsian saya ni, saya nak share ayat Quran sikit lah. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran dia memang dah ada tulis dan saya baca terjemahan dia lah. Jadi dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat dan menjadikan siang terang benderang supaya berusaha. Dan perubahan malam dan siang ni sebenarnya dia ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran darinya. Jadi sebenarnya Allah memang jadikan siang dan malam ni ada hikmahnya, ada siang dan malam. Dan sebenarnya bila waktu malam, sebaik-baiknya kita kena fokus kepada untuk berehat dibandingkan dengan kita banyak sangat memikirkan tentang aktiviti-aktiviti di waktu malam. Okey. Jadi saya akan serahkan balik kepada moderator dan kita akan buka sesi soal jawab lah. Okey. Okey, saya tak tahu moderator saya dah tak ada, tapi ada ke moderator? Okey, sorry sebanyak internet saya ada problem sikit. Oh, Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafiz. Okey, actually kita ada ni lah, penonton ada bertanyakan soalan lah di ruangan chat. Ada beberapa soalan yang diajukan oleh ni lah penonton. Okey, actually ada juga soalan-soalan yang diajukan ni Dr. Hafiz dah jawab dah dalam pementahan tadi. Okey, yang pertama soalannya dalam surah tanya, adakah masalah tidur berkaitan dengan penyakit mental? Okey, di mana Dr. Hafiz ada sebut lah, actually masalah tidur ni tak semestinya disebabkan oleh penyakit mental, tapi banyaklah faktor luaran ataupun faktor perubatan lah. Okey, and then kalau Dr. Hafiz tengok di ruangan chat, ada yang bertanya berkaitan dengan ni.
kesan kurang tidur di negara Skandinavian. Okey, okey. Boleh elaborate sikit berkaitan dengan kesan kurang tidur di negara Skandinavian yang mana siang lebih panjang pada waktu panas dan terlebih tidur sekiranya musim sejuk. Okey. Jadi macam ni. Kalau kita tengok dekat negara-negara 4 musim lah, saya rasa ni negara-negara 4 musim. Biasanya kebanyakan orang kalau kita pergi overseas kan, kalau kita pergi overseas ataupun kalau kita pergi dekat Eropah lah, biasanya mungkin senang dekat Eropah. Biasanya waktu aktiviti dekat sana pun, diorang akan ikut aktiviti berdasarkan jam 24 jam. Jadi maksudnya kalau you pergi Sweden katakan, pada pukul 9 malam, semua kedai secara standardized dia akan tutup dekat Sweden. Tak ada kedai yang buka lebih daripada pukul 9 malam kecuali biasanya pub. Jadi walaupun diorang ada daylight saving time, biasanya kalau negara-negara musim ni dia ada daylight saving time. Walaupun dia ada daylight saving time ni, kebanyakan orang masih mengikut jam tidur seperti yang ditetapkan lah. Jadi biasanya kalau diorang memang target untuk tidur pukul 10, dia akan target pukul 10. Kalau dia bangun tidur pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi, diorang still akan bangun pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi. Jadi perbezaan dia mungkin pada waktu musim sejuk. Jadi kenapa musim sejuk ni tidur akan sedikit berlebihan? Biasanya waktu musim sejuk ni biasanya kita punya metabolisme akan jadi lebih tinggi. Jadi penggunaan tenaga tu lebih tinggi untuk melawan rasa sejuk. Jadi biasanya untuk mengelakkan daripada metabolisme ni berlebih-lebih, biasanya pada waktu sejuk kebanyakan individu lebih memilih untuk stay dekat rumah. Tapi biasanya walaupun musim sejuk, diorang akan panaskan rumah diorang dengan heater. Jadi biasanya timing daripada tidur tu masih mengikut tidur yang sama panjang biasanya. Ini kalau kita tengok secara umum lah di negara-negara Eropah. Biasanya kalau pernah berkunjung kat sana, biasanya you akan nampak timing tidur diorang still masih timing tidur yang sama. In fact, kebanyakan recommendation berkenaan dengan jumlah duration ataupun jumlah tempoh tidur yang sesuai untuk setiap kelompok usia, biasanya recommendation ni bukan dibuat di Malaysia tapi dibuat di negara-negara US ataupun negara Eropah yang banyak melakukan research lah berkaitan dengan benda-benda ni. Jadi hakikatnya sebenarnya untuk timing tidur, duration tidur ni untuk individu dewasa, dia tetap akan tidur 7 hingga 8 jam setiap hari. Itu recommendation daripada, kalau kita tengok WHO, Sleep Foundation, American Sleep Association, semua akan recommend 7 hingga 8 jam. Jadi saya rasa sebenarnya regardless whether waktu siang lebih panjang ataupun waktu malam lebih panjang ketika terjadi perubahan musim, sebenarnya benda ni dia tidak berkaitan dengan tempoh seseorang tu tidur lah sebenarnya. Jadi untuk mengatakan berkenaan dengan tekanan hidup, sebenarnya seperti saya cakap lah, jika mereka masih menjaga duration tidur diorang dengan waktu yang direkomendasikan, still jaga 7-8 jam, biasanya tekanan hidup ni saya rasa mungkin dapat diselesaikan dengan lebih baik lah, sebab bila badan kita beristirahat dengan lebih baik, biasanya kita punya fokus lebih baik dan kawalan emosi kita akan jadi lebih baik. Dan biasanya manusia ni walaupun kita hidup di musim panas, di musim sejuk, secara biologi kita masih orang yang sama lah. Tak kisah kita duduk di musim yang mana, secara biologi kimia-kimia yang terjadi dalam badan kita masih sedikit sebanyak masih sama seperti individu lain jugalah. Okey. Lepas tu Okey, ada juga soalan yang tanya, tapi selalu kita lihat dalam filem orang minum segelas susu plum sebelum tidur. And then
adakah benar cara bermimpi dapat memberi satu tidur yang selesa? Okey, jadi dalam movie ataupun dalam ni biasanya kebiasaan orang Eropah lah ataupun kebiasaan orang Caucasian. Biasanya sebenarnya diorang minum segelas susu suam ni dia tak semestinya susu suam. Sebenarnya lebih kepada untuk mengisi perut sebenarnya. Dan kenapa susu? Sebenarnya susu ni ialah satu benda yang mudah dihadamkan lah untuk orang yang bukan lactose intolerance. Biasanya susu ni ialah satu makanan yang mudah dihadamkan dan dia bukan makanan pejal. Jadi penghadaman tu mudah terjadi. Jadi bila penghadaman tu mudah terjadi, badan kita akan kurang merasa lapar. Sebab macam saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita tidur dalam keadaan lapar, pun kita akan mudah terjaga, kita akan mudah sakit perut. Jadi sebenarnya dalam soalan ni, sebenarnya apa yang lebih macam mana nak kata, lebih konsep dia tu sebenarnya lebih kepada mengisi perut lah. Konsep mengisi perut supaya kita tidak terlalu lapar. Dalam benda ni biasanya kalau kita tengok makan kan, jadual makan, biasanya benda ni dinamakan supper lah. Jadi tak semestinya susu suam, dia boleh jadi anything yang light, makanan ringan yang mengisi perut supaya kita tidak lapar lah. Cuma adalah penting untuk mengelakkan benda-benda yang bergula. Kenapa bergula? Sebab biasanya gula ni dia memberikan energi dan menyebabkan kita jadi lebih aktif, menyebabkan kita susah nak tidur. Tapi biasanya susu suam ni dia mengenyangkan lah. Jadi bila mengenyangkan, mudah untuk tidur. Penghadaman pun tak susah nak dihadamkan. Jadi menyebabkan dekat Eropah, dekat US, mereka banyak minum segelas susu suam. Tapi kalau kita ada lactose intolerance, kita minum segelas susu suam, mungkin benda ni pun akan menyebabkan gangguan tidur jugalah. So benda ni sebenarnya lebih pada mengisi perut untuk mengelakkan terlalu lapar di waktu malam. Okey. Okey. Jadi ada juga yang bertanya berkenaan essential oil ataupun home candle boleh membantu tak dalam tidur. Tadi actually Dr. Hafiz ada sebut lah, actually kalau kita gunakan bau-bauan lavender boleh membantu lah untuk tidur. Sebagai dia lah aromaterapi. Okey. And then ada yang bertanya, adakah pil tidur, maksudnya selain guna pil tidur untuk membantu tidur, adakah cara lain yang boleh digunakan untuk merawat insomnia? Okey. And Dr. Hafiz ada terangkan tadi beberapa strategi kan? Okey, jadi pasal pil tidur ni. Jadi pil tidur ni saya rasa masyarakat banyak yang salah faham berkenaan dengan pil tidur lah. Sebab pil tidur ni sebenarnya dia lebih kepada memberikan ketenangan sebenarnya. Dia ubat penenang. Jadi ubat penenang biasanya kalau datang klinik psikiatri, biasanya doktor akan bagi pil tidur. Sebenarnya pil tidur ni ialah ubat penenang. Dia bukan menyebabkan kita tidur, tapi dia menyebabkan kita tenang. Jadi bila kita tenang, kita jadi mudah untuk fokus kepada tidur tadi. Okey. So jadi soalan dia, selain daripada penggunaan pil tidur, adakah cara lain yang boleh digunakan untuk merawat insomnia? Jadi number one, apa yang saya boleh komen daripada sini ialah biasanya kalau kita pergi klinik psikiatri, doktor-doktor akan sangat-sangat tidak merekomendasikan penggunaan pil tidur kecuali kalau dalam keadaan-keadaan yang sangat memerlukan. Sebab number one, pil tidur ni dia boleh menyebabkan ketagihan. Dia ubat penenang sebenarnya. Pil tidur ni dia ubat penenang lah. Okey. Jadi sebenarnya apa cara-cara lain yang boleh digunakan untuk merawat insomnia? So seperti yang saya terangkan dalam saya punya perkongsian ni, the most important thing ialah sleep hygiene tadilah, amalan tidur yang teratur yang membolehkan
biological clock kita punya cycle, circadian cycle ni tadi menjadi teratur. Sebab sebenarnya kita tidur kita ni dia ada biological clock, dan bila kita ikut kita tidur yang betul, kita ikut kita yang betul, biasanya rembesan hormon-hormon pun akan keluar pada waktu yang sesuai, menyebabkan tidur ni boleh terjadi secara natural. Tapi bila kita dah buat sleep hygiene tapi masih kita tak boleh tidur, jadi that's why kita kena cari tahu apa sebab kita tak boleh tidur tadi. Jadi ada penyebab dari segi gangguan kejiwaan. Jadi bila ada gangguan kejiwaan, adalah sangat penting untuk mendapatkan rawatan dari segi kejiwaan lah. Jadi rawatan penyakit mental. Jadi biasanya kalau memang perlu makan ubat untuk memulihkan kemurungan ataupun memulihkan keresahan, jadi ambil ubat-ubat ni, dia akan boleh buat kita kimia-kimia yang menyebabkan kita stres tu jadi lebih teratur, menyebabkan kita jadi boleh tidur. Ataupun kita kena kenal pasti adakah kita ada masalah-masalah kesihatan yang lain seperti kencing manis, asma, sleep apnea tadi, restless leg syndrome, ada dementia ke, ataupun ada hyperaktif, ADHD, benda-benda ni pun akan menyebabkan boleh insomnia juga. Lepas tu ada juga recommendation, ada orang suggest macam, boleh ke doktor saya ambil melatonin punya suplemen, melatonin gum, sleepy gum lah, apa benda-benda semua. Okey, jadi sebenarnya kita tidak merekomendasikan penggunaan melatonin suplemen secara rutin. Kenapa? Sebab bila kita ambil melatonin suplemen secara rutin, kita punya biological clock tadi, kita punya circadian rhythm tadi akan jadi terganggu. Sebab kenapa? Ada time bila kita ambil benda tu, badan kita ada melatonin yang tinggi, jadi badan kita perlu keluarkan secara natural. Tapi bila kita tak ambil, badan kita nak keluarkan secara natural, dia pun jadi confused. Dia pun jadi tak tahu sama ada adakah dia perlu keluarkan, dia perlu rembeskan benda tu secara natural ataupun perlu keluarkan banyak ke, perlu keluarkan sikit ke. Jadi bila kita ambil suplemen-suplemen yang macam tu, biasanya dia akan menyebabkan gangguan yang lebih di waktu yang depan-depan lah actually. So sebenarnya kita sangat-sangat merekomendasi untuk buat sleep hygiene dan kenal pasti apa sebenarnya punca di sebalik daripada masalah tak boleh tidur ni tadi. Tapi kalau macam melatonin suplemen tadi ataupun yalah melatonin suplemen tadi, biasanya kita akan suggest pada orang-orang yang mungkin bekerja shift. Jadi bila dia nak betulkan balik dia punya shift tadi tu, mungkin boleh ambil untuk 1-2 hari pada masa yang sama supaya kita circadian ni tadi boleh kembali normal balik. Ataupun kalau ada masalah jet lag, maksudnya bila kita travel dari satu negara ke satu negara yang ada perbezaan daripada time zone, mungkin kita boleh ambil melatonin suplemen. Tapi outside of that, kita tak recommend ambil melatonin suplemen secara rutin lah. Okay, tapi basically understand apa yang menyebabkan you have this insomnia in the first place, then baru kita decide sama ada kita perlu gunakan pil tidur ataupun tidak. Kalau dalam psychiatry pun biasanya kita bagi pil tidur untuk very limited time lah. Actually kita tak bagi untuk jangka masa yang lama lah. Okay, so saya tengok dekat sini ada lagi soalan, kenapa bapa mertua saya kalau 2 hari tidak tidur dia akan agresif dan dia akan selalu bercakap. Bercakap ni mungkin ni soalan yang sama. Kenapa bapa mertua saya kalau 2 hari tidak tidur dia akan jadi sangat agresif dari segi sikap dan pada masa yang sama memori dia akan lebih berbicara berkaitan. Okey. Jadi kalau daripada apa yang awak terangkan secara general ni, secara mungkin penerangan dia tak berapa banyak sangat. Jadi mungkin saya rasa mungkin ada kemungkinan bapa mertua awak ni mungkin dia menghadapi penyakit demensia ataupun penyakit nyanyuk lah. Jadi apa yang terjadi biasanya dalam penyakit nyanyuk ni, demensia ni tadi, dia telah terjadi kemerosotan sel-sel otak.
ataupun kita panggil dalam bahasa perubatan dia ialah neurodegenerative disease. Jadi semakin usia kita meningkat, semakin usia kita tua, biasanya otak kita dia akan makin lama makin mengecut dan mungkin akan terjadi certain condition di mana dia akan terjadi confusion bila dia tak boleh nak recognize sama ada dia siang ke malam ke. Jadi ni macam saya cakap tadi lah, penyakit yang berkaitan dengan saraf. Jadi bila dia ada kekeliruan berkaitan dengan siang dan malam ni, biasanya dia akan menjadi tidak boleh tidur. Dan bila tidak boleh tidur, biasanya akan terjadi perubahan-perubahan kimia di dalam otak, dan perubahan-perubahan kimia dalam otak ni lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan kimia stres tadi, hormon stres tadi, kortisol tadi, dia akan menyebabkan individu itu akan menjadi lebih negatif dan dia akan menyebabkan satu masalah dari segi kawalan emosi. Jadi bila dia ada masalah kawalan emosi ni tadi, plus pula dengan dia ada kekeliruan, confused, dia jadi lupa-lupa, biasanya dia akan jadi mudah marah, dia akan jadi susah untuk mengenal orang, dia akan jadi susah untuk proses information yang terkini. Jadi menyebabkan dia mudah bertindak agresif lah. For example, misal kata kalau biasanya kalau ada masalah memori ni tadi, dia tengok awak mungkin menantu mungkin baru 3-4 tahun. Jadi memori dia pula ialah memori yang tengah memikirkan pasal benda 30 tahun lepas. Jadi mungkin at that point dia tengok awak menjadi seorang yang dia tidak kenal. Dan bila dia tidak kenal dengan awak, dia mungkin ada kecurigaan dan benda ni akan menyebabkan dia menjadi agresif lah. Jadi apa nasihat saya, kalau memang bapa mertua awak ada simptom yang macam ni, adalah baik untuk bawa jumpa doktor, dan biasanya doktor akan suggest untuk buat scan otak untuk tengok sama ada tak ciri-ciri yang saya cakap tadi tu, neurodegenerative issue, otak dia jadi mengecut ke, ataupun ada masalah stroke lama ke, apa benda semua. Dan biasanya bila ada dikenal pasti masalah-masalah macam ni, biasanya doktor akan memulakan rawatan agar kawalan dari segi sikap dan perilaku ni akan jadi lebih baik lah. Okey. Lepas tu ada soalan insomnia ada berkaitan dengan lazy eyes. Okey, sebenarnya lazy eyes ni dia lebih kepada masalah mata sebenarnya. Jadi biasanya bila ada lazy eyes, biasanya dia akan ada problem dari segi fokus mata tadilah. Jadi biasanya macam mana nak kata, bila kita ada lazy eyes ni, biasanya salah satu daripada mata kita ni dia ada masalah yang kurang fokus. Dan bila dia masalah kurang fokus, biasanya mata yang dipanggil lazy eyes tadi, dia akan lebih cenderung untuk melihat ke arah yang lain, dan sebab dia nak fokus lama-lama dia jadi malas lah, sebab tu istilah dia dijadikan lazy eyes. Tapi untuk lazy eyes sendiri dan insomnia, sebenarnya dia tidak berkait secara khusus lah. Sebab walaupun kita ada lazy eyes, tapi still pencahayaan tu akan tetap masuk ke mata, dan dia akan terus pergi ke nukleus suprachiasmatik tadi, dan dia tetap akan boleh memberi efek kepada kelenjar pineal untuk menghasilkan melatonin. So biasanya lazy eye sendiri, untuk kata dia ada efek secara direct dengan insomnia, mungkin saya rasa tak berapa ada kaitan lah. Mungkin kita kena tengok faktor-faktor lain yang menyebabkan insomnia ni tadilah. Okey. So kalau dekat Facebook ada soalan ke?
moderator. Sebabnya tadi ada satu soalan tapi dia sama lah bertanya berkaitan ni lah apa essential oil boleh membantu Oh, dalam okey, okey. proses tidur. Okey. Okey. Dah tak ada soalan dah. Okey. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Hafiz di atas perkongsian tadi. Okey, actually bagi yang terlepas perkongsian daripada Dr. Hafiz, boleh melihat, boleh lah tengok recording di dalam Facebook Mentari Selayang. Kita akan upload ke dalam Facebook Mentari Selayang lah recording perkongsian hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join hari ini dan kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada lagi lah untuk minggu depan. Okey, terima kasih semua. Everyone. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua.